Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Selasa. Okey, untuk YT 101 hari ini kita akan menyentuh tentang dokumentari. Okey. Dan kepada viewers di luar sana yang baru berjinak-jinak dalam dunia YouTube dan juga YouTuber pemula seperti saya, semoga ilmu yang dikongsikan pada hari ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik, kita mulakan kita punya kelas. Okey. Dokumentari. Ada banyak dokumentari yang dibuat oleh content creator. Okey. Dan dokumentari ini sangat menarik. Tetapi mungkin pada masa pembikinan konten dokumentari ada yang shoot. Okey, shoot maksudnya dia shoot dan tak ada storyline. Tak ada storyline untuk dokumentari ini. Okey. Dan wajarlah dikatakan sebagai dokumentari kerana ianya membukukan. Okey. Kita nak dokumentasikan video yang kita dapat tadi sebagai satunya kenangan, nombor duanya untuk rujukan masa hadapan dan juga nombor tiganya di-share untuk orang ramai. Okey. Kalau tengok dalam TV channel, dokumentari seperti National Geographic, Discovery Channel, History Channel, ini semua merupakan nama-nama besar dalam bidang penyiaran yang khusus untuk buat dokumentari. So anda bayangkanlah, National Geographic dari dulu hingga kini shoot dokumentari tentang haiwan, harimau lah, singa lah, monyet lah, shooting dokumentari, dan anda bayangkan seorang fotografer ataupun seorang videographer, okey, akan duduk dalam posisi yang sama, the same position for 24 hours untuk melihat perkembangan, contohlah perkembangan kelahiran anak singa ataupun anak harimau yang baru. Akan duduk seperti seorang sniper US lah, tunggu untuk take target. So itulah dedikasinya seseorang yang membuat dokumentari. Okay. Maksudnya dokumentari ini bukan sekadar untuk melepas batuk di tangga. Maksudnya buat sajalah, nanti orang tengok pun dia akan menilai yang terbaik lah, contohlah. Tapi dokumentari ini mesti ada plan. Okay, baik. Jom kita melihat sejarah dokumentari. Okay. Awal mula, dokumentari ini didapati di negara France, di Perancis. Jadi originnya di Perancis, diberi nama documentaire. Fungsi sama adalah untuk mendokumentasikan ataupun membukukan, sama ada gambar, lukisan, apa material yang boleh disimpan, itu dokumentari. Baik, ianya diguna pertama kalinya secara ekstensif, secara meluas di Britain, pada tahun 1920 oleh saudara bernama John Grierson. Boleh google lah John Grierson. Siapakah John Grierson ini? Anda boleh google lah. Mungkin dia merupakan seorang dokumentarian pertama. Baik. Contoh terdekat saya boleh berikan kepada anda dokumentari adalah The Late Bruce Lee. Bruce Lee. Contohnya Bruce Lee The Legend. Yang diproduce oleh National Geographic. So semua ceritalah tentang kehidupan sukses Bruce Lee di Hollywood sampailah kepada tragisnya, kematian tragis Bruce Lee. Semua diceritakan, dibukukan, didokumentasikan dalam satu rancangan sejam dihasilkan oleh National Geographic. So anda bayangkan macam mana mereka boleh pack semua ini dalam masa 1 jam. Itu untuk stesen TV lah. Tapi untuk kita ni, YouTuber pemula seperti saya ini, kita boleh buat maksimum lah. Contohlah, mungkin kita boleh buat dekat 30 minutes or so, maybe 1 hour, terpulang kepada kandungan dokumentari yang kita inginkan. Baik. Okey.
Karakter sebuah dokumentari mesti ada point of view. Okay. Point of view maksudnya kita mesti ada angle. Contoh, anda tertarik untuk syuting keindahan di Anak Rais, contohlah Anak Rais. Sebelum anda nak mensyuting keindahan Anak Rais, anda mesti plan, buat storyboard tempat-tempat yang anda nak shoot. Okay? Kerana kalau kita pergi sana dan random shoot, maksudnya itu bukan dokumentari lagi. Itu seperti membuat konten yang biasa. Okay? So, kita nak yang terbaik daripada konten kita, ya. Nombor 2, melibatkan audience, viewers, subscribers. Bila you buat dokumentari, you nak bawa you punya audience, subscribers bersama dengan you untuk melihat keindahan Anak Rais ke, Damai Beach ke, tempat-tempat yang anda rasa anda nak bawa audience. Ingat, kita serve untuk viewers, subscribers. Kita nak bawa yang terbaik. Jadi kita mesti ada game plan. Okay. Dan juga akhirnya ianya didokumentasikan, documented. Alright, next. Jadi saya menggunakan slide, ya, untuk bantu saya dalam memberikan anda input ini, ya. Baik. Writing a documentary. Writing bukannya penulisan, ya. Writing adalah kita nak merangka dokumentari ini. Satunya konsep. Okay, konsep of course kita punya idea asal. Content creator mesti ada idea asal. Tetapi jangan lupa, walaupun sehebat orang Jepun pun meniru idea negara luar. Contohlah, kalau kita suka sangat meniru, ikut Jepun pun mungkin ikut kita juga. Okay, tapi yang pentingnya kita mesti ada idea sendiri. Contoh, kita nak buat syuting di contohlah Anak Rais. Semua orang cover Anak Rais. Semua dah cover tempat tu dah, daripada A to Z. Jadi apakah angle yang kita nak buat? Kan? Mungkin kita boleh merujuk kembali kepada dokumentari yang terdahulu ataupun konten video terdahulu yang orang pernah buat. Kita kaji balik daripada angle manakah yang dia belum buat lagi. Itu baru kita ambil cara pendekatan untuk cover angle yang tak ada. Kerana kadang-kadang even TVS pun ataupun RTM, TV3 pun, contohlah majalah 3, dia tak boleh cover semua tempat. Dia tak boleh cover semua tempat untuk di shoot. Tapi YouTuber macam kita boleh melakukannya. Cuma of course lah, kita punya gear, kita punya equipment tak sehebat stesen TV. Tapi sekurang-kurangnya siapa tahu stesen TV macam TVS boleh mengambil konten kita sebagai daripada konten mereka. Tak tahu. Okay. Nombor 2, treatment. Treatment is treatment. This is an outline of the documentary content. Okay, it describe the subject matter. Okay, subject matter, and indicate the style and methods of presentation. The style and methods of presentation. Okay, kadang-kadang ni dokumentari ni ada jenis yang modern. Modern dokumentari means angle sinilah, shooting di sebalik dahan pokok, kita panggil sebagai, itu adalah art berat. Alright. So itu cara angle kamera untuk buatnya lebih atraktif. Okay. Tapi untuk kita content creator pemula seperti saya juga lah, kita buat apa yang termampu saja. Yang penting nilainya ada, kegunaan dokumentari itu kepada viewers ni ada, dan viewers enjoy melihat kita punya dokumentari dan ingat selama-lamanya. Okay. Nombor 3, use actualities. Okay. Audience must experience the situation in the documentary. Okay. Dalam bahasa Malaysia ni adalah kita menggunakan apa yang ada ketika itu. Right. Contohlah, saya ambil contoh kawan, he's more than a YouTuber friend. He's my friend from Lawas, Amakilat Production. Okay. Saya bukannya just mengata saja, ya. Maksudnya saya mengambilnya sebagai contoh. Dia buat satu konten berkenaan dengan majlis perkahwinan. Okay.
Dan videonya tadi telah pun menggunakan actualities, situasi sebenar keadaan sewaktu majlis perkahwinan. Okay, dan dokumentari ini telah pun memberikan satu impact kepada saya dan mungkin kepada anda semua yang menonton video daripada Amal Kilat tadi. Okay, kerana jarang-jarang kita melihat satu video yang cover permulaan majlis, persediaan kemah dan sebagainya sampailah ke penghujung dalam satu jangka masa yang cukup. Okay, satu masa yang cukup. Dan beliau juga menggunakan konsep time lapse. Right? Jadi saya mengangkat contoh video majlis perkahwinan daripada content creator Amal Kilat. Okay, dan dia is more than my YouTube buddy. He is more than that. He is very much the contoh lah untuk kuliah saya pada hari ini. Okay, contoh tadilah, okay, Amal Kilat dan videonya. Right? Baik, then you ada minimization of narration. Means bila you buat dokumentari, you cuba kurangkan untuk bercakap. Maksudnya bercakap live. Kan contohnya macam you buat video kan. You buat video, you tengok muka you buat macam ni. Okay, hi guys, kita berada di mana? Contoh, kita berada di Anna Rais. Okay, jom bersama saya. Contoh. Okay, contohnya lah. It's better kalau dokumentari kita guna voice over. Okay, jadi saya ambil contoh video Amal Kilat majlis perkahwinan dia. Jadi dia banyak buat voice over, dan voice over ini kadangnya ada, kadang tak ada. Kerana kita mahu the actuality. Actuality means bunyi, sound orang memasak ke, sound orang berjalan-jalan dan semua itu yang kita mahu dalam dokumentari. Kerana kita merakam kita merakam benda yang berlaku. Kita bukannya buat konten yang macam vlog. Okay? So kita kena pastikan kalau ianya dokumentari, ianya dokumentari. Vlog, inilah vlog macam ni. Okay? Contohnya. Right? Okay. Dalam membuat dokumentari, sekarang kita pergi ke the interesting part. Number 1, tell a story you care about. Jadi starting project you mesti buat sesuatu yang membuat you rasa teruja, excited. You tak sabar-sabar nak buat dokumentari ini. Okay? Contohnya macam saudara kita Amal Kilat, dia memang nak buat satu video dokumentari untuk disimpan sebagai kenangan untuk keluarga dia, untuk dirinya dan untuk generasi yang akan datang. So bila mereka tengok, oh, ini adalah caranya perkahwinan tradisional. Contohlah, okay? Something that you excited, you teruja, you nak shooting betul-betul, you take care of the product. Okay? You take care of the product, you take your time, ambil masa you untuk betul-betul buat you punya content tersebut. Okay, baik. Nombor 2, research. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu, saya pun ada kesilapan ini ya. Saya tak buat research. Saya main hantam saja. Jadi bila kita main hantam saja, kita punya konten pun hantam sajalah. Tapi tolong kita mesti sentiasa beringat ya, jaga kualiti dan buat research. Contohnya you nak buat dokumentari berkenaan dengan dockyard. Dockyard di Kuching tengah renovation ya. Dockyard di Kuching ni dah 100 tahun. Kita tak tahu pun. Sehinggalah kita melihat ada poster di luar dockyard mengatakan ini merupakan dockyard 100 years old yang masih berdiri teguh walaupun Perang Dunia Kedua. Dockyard. So you imagine kalau tak ada seorang pun antara kita yang buat dokumentari berkenaan dengan dockyard ini, kita orang Sarawak, maka datanglah History Channel, datanglah Discovery Channel, datanglah National Geographic. Diorang ini yang akan cover benda yang berada betul-betul di mata kita. So sebagai Sarawakian, apakah yang kita akan jawab? Kan? Jangan kita menyalahkan syarikat broadcasting luar negara yang pergi ke Sarawak, pergi ke Rumah Panjang buat coverage ini. Bukan kita tak mampu, kita mampu. Cuma dari segi mungkin kita punya
logistik, keuangan tak sampai sehebat macam yang ada untuk Discovery Channel, National Geographic, History Channel. Okay, tapi tak apa. Yang penting kita buat research. Contohnya Dok Yat tadi, Dok Yat 100 years of Dok Yat Sarawak ini. 100 years, lama tu. Kita buat research dan kita mesti mengetahui fakta, baru kita buat shooting yang terbaik. Okay? Fakta itu penting, research. Okay? Sama ada you buat research, you interview orang di situ, you buat research di library online ataupun di museum contohnya, terpulang. Janji bila you berikan kepada audience you, mereka ada input yang terbaik. Okay? Now, make plans. Make plans maksudnya, okay, you buat outline, you buat structure, you carilah gambar-gambar lama, foto-foto lama, video-video lama yang boleh you compile dalam dokumentari you. Cari. Mr. Google kan ada, cari. Tapi please, saya advise you janganlah gunakan No. Untuk anda yang tahu, Wikipedia ni adalah koleksi daripada semua orang yang rasa diri mereka mengetahui dan tambah nilai dalam Wikipedia. So, if can lah, don't use Wikipedia. Kalau boleh, pergilah ke library Pustaka Negeri Sarawak dan mana-mana pun. Kalaupun online, pastikan maklumat online itu adalah sahih dan baru you buat research. Okay? Itu yang terbaik dokumentari. Kerana kita tak mahu bila kita buat dokumentari shooting, nanti orang kata, ini salah fakta, ini bukan yang sebenar. Tapi jangan bimbang. Okay? Kerana kita dah buat yang terbaik. Kerana viewers kita, they will say anything they want. Janji kita dah memberikan yang terbaik dalam konten kita. Okay? Jangan bimbanglah ya. Itu akan berlaku. Okay? Alright? Okay. Shortlist. Okay? Create a shortlist maksudnya you dah compile semua kan. Then you akan shortlist footage mana yang letak dulu, video mana yang perlu dahulukan dan sebagainya. You ada shortlist. Maksudnya dalam you nak merakam dokumentari sebenar, shortlist ini datang seiringan dengan video yang you nak shooting. Maksudnya you ada seolah-olah macam you ada B-roll ataupun you ada gambar-gambar yang nak disampaikan dalam dokumentari itu nanti. So itu adalah under shortlist. Okay? Okay. Now, apabila semua ini berlaku, barulah you start shooting. Okay? Shooting pun mesti ada teknik sendiri. Tekniknya senang saja. You shooting, you boleh mengikut you punya storyboard. Okay, of course untuk you buat script, okay, you boleh kalau rajin buatlah script. Kerana script ini akan membantu anda melihat you punya flow of the video dan sebagainya. Boleh buat script. Better lah untuk buat script ya. Di sini dikatakan di sini dalam slide ni, okay, are you making documentary for the web mobile device, or you doing it for YouTube, or you doing it for National Geographic, Discovery Channel, History Channel? That is under your treatment. Okay, adakah you membuat documentary ini untuk you punya YouTube channel? Okay, fine. Ataupun you buat ini untuk projek bersama dengan TVS ke, RTM ke, itu terpulang kepada anda. Okay, yang pastinya bila you shooting, okay, you nak menangkap kalau bolehlah semua environment. Okay, you punya shooting adakah yang close up, medium shot, okay, wide shot, cinematic, ataupun shooting you ala-ala. Tapi jangan shooting kalau bolehlah jangan shooting ala-ala vlog ya, tolong jangan. Kerana kita nak buat satu dokumentari yang clean, and kalau boleh cuba elakkan macam ni lah. Kerana mereka nak melihat suasana, bukan nak melihat macam ni. Okay, kalau boleh ya, kalau boleh. Okay, next, script. Bila you ada script, sekurang-kurangnya dialog you bercakap nanti on screen, on camera adalah dialog yang teratur. Kalaulah you membuat you punya dokumentari dan you nak muka you di situ. Kalau dokumentari you menggunakan voice over, maksudnya you punya skrip akan membantu dalam melancarkan lagi
movement dokumentari. Tapi pastikan jangan tiap kali you nak bercakap, tak. Because people want to see the video, okay, the video, suasana dan sebagainya. Jadi kurangkan narration kalau boleh. Let the natural ambience, let the natural surroundings be the guide for your audience. Okay, right. Editing. Okay, so bila semua dah ada, video dah ambil, nak editing. Editing bergantung kepada you punya software. Okay, you punya software, you nak buatnya sebagai you nak tambahkan B-roll pun boleh, tambahkan animation pun boleh, you boleh buat. Tapi yang pastinya ketulenan ataupun kita katakan sebagai the natural of documentary mesti ada. Okay, so if you put less is better. You letak kurang is better lah. Lebih baik untuk letakkan kurang berbanding dengan letakkan semua sekali dalam video tu. Okay, kerana ini adalah documentary. Okay, documentary. Okay, baik. Sampai di sini saja kita punya kelas. So untuk merumuskan semuanya, untuk merumuskan semuanya tadi, documentary ini asalnya daripada Perancis. The word documentaire diangkat oleh a British man pada tahun 1920. Okay. Dan sejarah documentary ini lama. You boleh bayangkan, National Geographic berada di bumi ini, bermulanya lebih daripada 100 years. National Geographic. So maksudnya mereka dah mendokumentasikan segala apa berlaku di dunia ini sejak awal hingga sekarang. Dokumentari. Okay. Dokumentari ini mesti ada point of view, mesti ada audience, penglibatan audience viewers, dan ia mesti bermanfaat dan boleh dibukukan dokumentari. Okay. Dan awal mula sebelum syuting dokumentari mesti ada perancangan, research, mesti ada point of view, mesti ada angle yang you nak buat. Okay. Sampailah kepada editing. Bila editing, then you akan tengok the whole video. Okay, the whole video dokumentari ini. Right? Diharap dengan penerangan yang ringkas ini kita boleh berkongsi bersama ilmu, kepada YouTuber pemula seperti saya, dan juga kepada mereka yang baru berjaya dalam dunia YouTube. Sekiranya anda ingin membuat dokumentari, pastikan anda membuat rujukan. Tadi saya merujukkan kepada YouTube video majlis perkahwinan yang dibuat oleh saudara Ahmad Kilat. Contohnya tadi. Dan semoga kita akan lebih berjaya dan berusaha gigih, terutamanya sebagai YouTuber pemula seperti saya juga, untuk mencapai target kita. Dan yang paling pentingnya, sebelum kita berpisah, tekan butang subscribe, like, share, komen, dan kita berjumpa pada video akan datang. Terima kasih.